Bismillahirrahmanirrahim. Yang Bersahabat Tuan Haji Ahmad Syukri bin Syafi'i, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Tuan-Tuan Timbalan Pengarah Pendidikan, Sektor Perancangan, Sektor Pengurusan Sekolah dan juga Sektor Pembangunan Murid, Puan-Puan KPPK, KPT serta pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, Tuan-Tuan Pegawai Pendidikan Daerah, Tuan-Tuan Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah dan pegawai-pegawai penolong pendidikan pegawai penolong pendidikan daerah, Tuan-Tuan YDP Majlis Guru Besar serta Tuan-Tuan Guru Besar dan warga pendidikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita mengikuti satu taklimat kurikulum yang sangat penting pada pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita ini akan dimulakan dengan ucapan aluan oleh Tuan Haji Ahmad Syukri, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran. Seterusnya, bentangan berkaitan penyusunan jadual waktu dan juga pengoperasian kurikulum yang akan disampaikan oleh Encik Abdul Rashid bin Abdul Rahman, Pegawai Pendidikan Daerah Bali. Dan sekiranya kita ada masa, kita akan adalah sedikit soal jawab. Ya, betul. Jadi untuk makluman tuan-tuan juga, taklimat ini dijadualkan berlangsung selama 1 jam, iaitu sehingga jam 11 pagi hari ini. Jadi diharap kita semua dapat memanfaatkan tempoh yang amat singkat ini demi kepentingan pendidikan di negeri Kedah. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dengan ini majlis mempersilakan Tuan Haji Ahmad Syukri bin Syafi'i, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran, bagi menyampaikan ucapan aluan. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pengacara pengurusi majlis, yang berusaha, tuan-tuan timbalan-timbalan pengarah pendidikan negeri Kedah, tuan-tuan ketua-ketua pengarah kanan sektor-sektor yang hari ini kita jemput juga, sektor pendidikan Islam, sektor pendidikan khas, sektor penilaian dan pentafsiran, sektor teknologi pendidikan, tuan-tuan KPPK, KPPP, pegawai-pegawai dari sektor pembelajaran, yang dihormati tuan-tuan pegawai-pegawai pendidikan daerah, tuan-tuan timbalan-timbalan pegawai-pegawai pendidikan daerah, tuan-tuan SISC Plus dan SIP Plus, yang dipertua Majlis Guru Besar Sekolah Kebangsaan Sekolah Dinas Kebangsaan Cina dan SJK Tamil. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan yang hormati sekalian, tidak lupa juga kepada kita punya yang akan memberikan taklimat pada pagi ini, Tuan Abdul Rashid bin Abdul Rahman, Tuan PPD Baling, untuk taklimat penyusunan jadual waktu bagi pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah semakan 2017. Pertama-tamanya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak merakamkan setinggi-tinggi terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dapat melapangkan masa untuk hadir pada perjumpaan taklimat kita pada pagi ini. Sesungguhnya taklimat ini cukup penting tuan-tuan dan puan-puan, dan sebab itu kita mengambil masa juga pada hari Sabtu ini. Dan saya mohon maaflah kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana pada hari Sabtu juga dipanggil untuk bermesyuarat walaupun secara online. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mesyuarat ini penting kerana pelaksanaan jadual waktu, penyusunan jadual waktu bagi KSSR 2017 sepatutnya bermula pada 21 Mac lagi, bila hari pertama sekolah dibuka untuk kalender akademik 2022-2023.
Tetapi hasil pemantauan Yang Berhormat Menteri Kanan di Perak tempoh hari mendapati bahawa sekolah-sekolah tidak bersedia melaksanakan jadual waktu baru. Tetapi ada juga sekolah yang menyedia, ada sekolah yang tak menyedia. Contohnya di Kedah, kalau kita perhatikan dalam tinjauan kita sebelum ini, kita dapati ada beberapa sekolah yang menyediakan jadual waktu yang baru. Tetapi ada sekolah yang menanti, walaupun surat berkaitan telah diedarkan, tapi dia menanti penataran yang dibuat. Jadi sehubungan dengan itu, yang berbahagia, Datuk KPPM telah pun memanggil dengan segera pada mesyuarat bertarikh 23 Mac yang lalu di Putrajaya di Blok E12 yang dihadiri oleh semua pengarah negeri, dan saya hadir untuk mewakili pengarah pendidikan Kedah, dan juga dipanggil juga timbalan-timbalan pengarah pembelajaran dan juga seorang PPD, dan kebetulan seorang PPD yang hadir pada hari itu ialah Cik Rashid lah. Jadi dalam perjumpaan itu ditekankan bagaimana penyusunan jadual waktu baru KSSR semakan 2017 ini perlu dilaksanakan bagi menangani beberapa isu lah, terutamanya isu berkaitan dengan beg berat di kalangan murid. Dan perkara ini juga diberi perhatian dalam perbincangan yang berbahagia Datuk KPPM dengan semua pengarah-pengarah negeri bertarikh pada 15 Mac yang lalu. Pada 15 Mac 2022 hari Selasa secara talian, di mana yang berbahagia Datuk KPPM ada menyatakan bahawa bahagian pembangunan kurikulum BPK hendaklah menyedia dan mengeluarkan surat pemakluman arahan atau siaran tentang taburan jadual waktu pelajaran mengikut masa bersesuaian dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan kurikulum standard sekolah menengah KSSM. Surat ini juga hendaklah meliputi arahan yang lebih jelas tentang pelaksanaan jadual waktu yang melibatkan 3 atau 4 mata pelajaran sehari. Ini untuk tahap 1 dan 5 atau 6 subjek sehari untuk tahap 2. Mengikut kaedah dan pelaksanaan yang sesuai dengan mengambil kira aspek pemberatan subjek, ketersediaan guru dan sesi persekolahan. BPK juga dimohon sentiasa meneliti kenyataan media, pendekatan menangani isu beg berat murid sebelum menyediakan surat ini agak selari dengan kenyataan yang telah dihebahkan. Dan surat ini hendaklah merupakan sesuatu yang kekal dan tetap serta perlu dilaksanakan dengan kadar segera sebelum pembukaan sekolah pada 21 Mac 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, rasanya kita telah menerima beberapa surat-surat arahan, surat-surat berkeliling desa ini kita telah terima. Pertamanya SPI bilangan 8 2016 yang bertarikh 2 November 2016 diguna pakai untuk penyusunan jadual waktu baru ini. Yang keduanya surat siaran bilangan 8 2018 panduan menangani isu beg berat murid di sekolah bertarikh 12 September 2018. Yang ketiganya SPI bilangan 5 2019 pelaksanaan KSSR dan pendidikan seni visual dan KSSR pendidikan muzik menggantikan mata pelajaran pendidikan kesenian mulai tahun 2020 bertarikh 7 November 2019. Dan yang terbaru SPI bilangan 3 2022 bertarikh 24 Mac 2022 penggunaan buku aktiviti, buku kerja dan buku latihan di sekolah selaras dengan pelaksanaan KSSR semakan 2017. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, surat-surat berkeliling telah pun diedarkan, telah ada kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya harap surat-surat berkeliling itu dapat dibaca dan difahamilah. Dan kita harap sekolah-sekolah kita tidak ada masalah lagi lah apabila kita telah mengedarkan semua surat-surat arahan tersebut. Baik tuan-tuan dan puan-puan, bagi pihak KPM, 7 pendekatan menangani isu beg berat sekolah. Ada 7 pendekatan yang akan dilakukan oleh KPM.
Yang pertamanya penyediaan lokal. Jadi itu pun bergantung kepada peruntukan keuangan. Jadi KPM sedang berusaha ke arah itu dan di pihak sekolah, kalau sekiranya sekolah ada dengan kerjasama PIBG dan sebagainya ataupun sekolah-sekolah yang sedia ada lokal-lokal itu ataupun penyediaan lokal-lokal yang baru boleh dibuat. Jadi ini sudah tentu melibatkan implikasi keuangan. Yang keduanya, pendekatan untuk menangani isu beg berat murid ni iaitu penyusunan semula jadual waktu yang saya sebutkan tadi dan akan dibentangkan oleh Tuan Rashid sebentar lagi, iaitu tahap 1 sekurang-kurangnya 3 hingga 4 mata pelajaran sahaja sehari. Kemudian tahap 2 lebih kurang 5 atau 6 mata pelajaran sahaja sehari. Jadi dan penyusunan semula jadual waktu ini pentinglah sebagai satu perkara untuk menangani isu beg berat murid ni. Walaupun kita tahu ada perkara-perkara lain lagi yang berkaitan dengan beg berat ni. Ada banyak perkara lain lagi. Botol ayak lah dan sebagainya lah. Kemudian mainan murid-murid terutamanya di tahun 1 pun dibawa juga ke sekolah. Bagaimana kalau keluarga yang bapa semak buku beg budak dia akan pakai hantam seminggu dan sebagainya. Jadi itu isu-isu yang berkaitan. Yang ketiganya, penggunaan buku latihan tidak melebihi 2 buah buku bagi setiap mata pelajaran pada satu masa. Ini ditegaskan dan surat perkeliling berkaitan telah ada bertarikh 20 Mac 2022. Begitu juga dengan yang keempat, penggunaan buku aktiviti yang disediakan oleh KPM. Yang kelima, penerbitan baharu buku teks dalam format digital secara berterusan. Ini juga untuk mengurangkan beban berat buku teks itu. Kemudian pendekatan PDP berpusatkan murid. Itu yang keenam, 7 pendekatan yang 6 daripada 7 pendekatan tu. Kemudian yang ketujuh, penyelarasan dengan JAKIM berkaitan uniform untuk kelas agama dan fardu ain kafar. Jadi pembentangan daripada pengarah bahagian pendidikan Islam tempoh hari pada 23 Mac yang lalu, perbincangan dengan JAKIM telah diadakan supaya dan kita harap di peringkat negeri juga perbincangan boleh diadakan di mana uniform murid yang pakai sebelah pagi boleh digunakan untuk kelas kafar. Jadi itu untuk mengurangkan murid membawa pakaian spare untuk kelas kafar petang. Begitu juga dengan kita nak ingatkan balik kepada sekolah-sekolah kita bahawa pakaian PJ, kalau hari itu murid kita ada PJ, dia akan pakai pakaian PJ itu sampailah tamat sesi persekolahan pada hari itu. Jadi dia tak perlu membawa pakaian-pakaian lain untuk berganti. Ini semua adalah merupakan usaha-usaha untuk mengurangkan menangani isu beg berat murid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tambah sikitlah beberapa perkara sebelum dihuraikan dengan lebih lanjut oleh Cik Rashid nanti, terutamanya tentang penyusunan semula jadual waktu berkaitan dengan subjek pendidikan Islam. Contohnya, subjek pendidikan Islam tidak dibenarkan untuk menulis bidang-bidang dalam pendidikan Islam itu seperti Al-Quran, ibadah, hadis, sirah, tasmik dan sebagainya. Jadi dia kena masuk, dia jenamakan sebagai pendidikan Islam sahaja. Dan ini juga berkaitan dengan satu lagi isu berkaitan dengan bahasa Arab tambahan di sekolah rendah. Kita dapati di sekolah kita, di sekolah kebangsaan, ada 58 buah sekolah kebangsaan yang ada bahasa Cina sekolah kebangsaan sebagai bahasa tambahan. Dan kebanyakan sekolah-sekolah kita mewajibkan bahasa Arab dan meminggirkan bahasa Cina. Jadi sedangkan baru-baru ini kementerian telah pun menghantar 8 orang guru bahasa Cina yang tamat khusus bahasa Cina di Beijing
untuk ditempatkan di sekolah-sekolah, tapi sayangnya sekolah memilih untuk mewajibkan penggunaan bahasa Arab dengan meminggirkan bahasa Cina. Jadi guru-guru bahasa Cina kita itu tidak mengajarlah. Jadi wujud kerugianlah. Jadi kita minta perkara ini ditangani, difahami oleh semua sekolah-sekolah kebangsaan kita. Kemudian yang seterusnya tentang buku aktiviti, buku latihan. Terkeliling sudah ada bahawa setiap saja sekurang-kurangnya dihadkan 2 buah buku sahaja, buku latihan murid. Bila habis, buku tu barulah digunakan buku baru. Dan sekolah tidak diwajibkan untuk, sekolah tidak mewajibkan murid untuk membeli buku latihan secara pekal. Maknanya beli siap-siap buku tu. Jadi itu tak diwajibkan dan diminta supaya beli mengikut keperluan. Habis satu buku, beli buku baru. Habis satu buku, beli satu buku baru. Itu isu untuk menangani beg berat. Kemudian buku-buku aktiviti yang disediakan oleh KPM perlu dilaksanakanlah di sekolah. Perlu dilaksanakan di sekolah. Dan buku kerja atau buku ulang kaji yang dikeluarkan oleh pihak swasta adalah tidak diwajibkan untuk digunakan dalam PDP. Jadi ambil maklum tuan-tuan dan puan-puan, buku kerja itu tak diwajibkan. Jadi murid-murid tidak digalakkan untuk membawa buku itu ke sekolah lah. Jadi dia kalau nak guna pun gunalah di rumah, guna di rumah. Sebab isu buku kerja ni dia jelas-jelas tidak mengikut surat siaran yang dikeluarkan oleh pihak kementerian. Jadi kita mintalah supaya semua tuan-tuan guru besar memastikan bahawa buku-buku kerja ini tidak jadikan sebagai wajib lah di sekolah. Jadi pihak JPN, pihak PPD diminta untuk membuat pemantauan terhadap penggunaan buku-buku ini di sekolah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, perkara seterusnya saya nak sebut ialah tentang jadual penyusunan semula jadual waktu ini bukanlah jadual anjal. Bukan jadual anjal. Jadi terpulanglah kepada pihak sekolah untuk menyusun semula jadual waktu itu berdasarkan kepada kesesuaian guru, kesesuaian murid di sekolah tersebut. Contohnya, mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Dia tak mungkin kita nak buat 3 waktu berterusan atau boleh dibuat 3 waktu berterusan ataupun 100 3 waktu, 1 waktu 30 minit, maknanya 90 minit. Mungkin sekolah boleh buat berterusan, sekolah-sekolah tertentu. Mungkin sekolah-sekolah tertentu tidak boleh dilakukan secara berterusan begitu. Jadi buatlah bergantung kepada kesesuaian guru dan kesesuaian murid. Begitu juga dengan PJK. Seboleh-bolehnya jadual PJK itu diatur 2-1 bersama dengan pendidikan kesihatan ataupun PJ itu dibuat 1-1-1 terpulang. Tetapi tak cantiklah kalau dibuat berterusan 3 waktu itu PJ, PK. Jadi tak berapa cantiklah. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan perempuan juga, Jemaah Nazir telah pun dilantik sebagai jawatankuasa pengurusi jawatankuasa task force untuk melihat penyusunan semula jadual waktu ini dan mereka akan melakukan pemantauan lah di semua sekolah-sekolah di Malaysia ini. Jadi kita harap di Kedah tidak akan ada masalah selepas 5 April ini. Jadi begitu juga di peringkat JPN, di peringkat PPD juga akan melakukan pemantauan lah bagi melihat sejauh mana jadual waktu ini disusun dengan baik mengikut keperluan-keperluan yang telah ditetapkan terutamanya di tahap 1 dan di tahap 2 sekolah rendah. Jadi saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan sekali lagi bahawa tarikh pelaksanaan jadual waktu baru ini ataupun tarikh pelaksanaan penyusunan semula jadual waktu baru ini berkuat kuasa pada 5 April 2022.
Jadi itu kita nak tegaskan, kita harap tidak ada sekolah-sekolah kita di Kedah Darul Aman melewati daripada tarikh tersebut, dan kita akan membuat pemantauan dari masa ke semasa, dan kita minta juga PPD juga membuat pemantauan dari masa ke semasa selain daripada pemantauan jemaah nazir untuk memastikan bahawa semua perkara-perkara ini dipenuhi dan dilaksanakan bermula 5 April 2022. Saya rasa itu saja luar ringkas saya pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada salah silap mohon ampun, dan untuk telitinya, untuk lebih detailnya kita akan mendengarlah taklimat daripada Tuan Rashid nanti. Saya rasa setakat itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Syukri bin Syafi'i atas ucapan haluan yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Kita dapati ada banyak makluman dan juga saran-saranan yang telah disarankan. Jadi untuk seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan terus mendengar intipati taklimat kita pada hari ini berkaitan dengan pengoperasian kurikulum, khususnya berkaitan dengan penyusunan jadual waktu yang akan disampaikan oleh Encik Abdul Rashid bin Abdul Rahman, Pegawai Pendidikan Daerah Baling. Dengan hormatnya, majlis mempersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Terima kasih Encik Lutfi, selaku pengacara pada pagi ini. Boleh dengar kot saya punya suara? Jelas Tuan. Jelas. Okey. Yang berusaha Tuan Haji Syukri bin Syafi'i, Timbalan Pengarah Pembelajaran, Timbalan Pengarah, Pengurusan Tertinggi JPN dari Kedah, rakan-rakan di PPD dan ahli taklimat berkaitan dengan penyusunan jadual waktu bagi pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah pada pagi ini. Terlebih dahulu terima kasih kerana dapat bersama-sama pada pagi ini, dan saya diamanahkan pada pagi ini untuk berkongsi tentang penyusunan jadual seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Haji Syukri, hasil daripada kehadiran kami pada 23 hari bulan baru ini untuk disampaikan amanat daripada Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia yang kita sedia maklum, yang berbahagia Datuk KPPM amat berharap kita dapat melaksanakan penjadualan semula ini dengan kadar yang segera seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Tuan Haji Syukri untuk kita mulakan pada 5 April 2022 untuk sesi 2022-23 ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, seperti mana yang dijelaskan berdasarkan isu dalam media masa yang berkaitan dengan beg berat ni, untuk menangani beg berat ni, maka kementerian telah melaksanakan 7 inisiatif seperti yang diterangkan tadi. Dan perlu juga kita ingat penyusunan jadual ini bukanlah penyediaan jadual anjal. Kita tidak mahu nanti kita tersalah tafsir. Yang ini penyusunan semula jadual seperti mana yang ada dalam kita punya perkeliling dan juga akta pendidikan. Kalau kita sedia maklum, kalau kita sebut jadual anjal ni jadual yang dibuat untuk dalam tempoh tertentu. Kalau tuan-tuan sedia maklum, biasanya dalam kita mengharungi SPM, di hujung-hujung kita punya sesi persekolahan, kita nak beri tumpuan untuk drill murid-murid SPM kita ni, banyak kita laksanakan jadual anjal. Tapi yang kita nak bincangkan pada hari ini bukanlah jadual anjal, jadual sementara atau dalam istilah dia, tapi jadual yang tetap yang kita laksanakan berdasarkan SPI yang ditetapkan untuk kita menangani dalam masa yang sama, menangani isu
beg berat ini. Dan kalau kita lihat sendiri perkembangan di sekolah-sekolah kita di seluruh Malaysia amnya, beg berat ini banyak berlaku di sekolah rendah. Maksudnya murid-murid sekolah rendah ni banyak sangat buku dia, dan dia pun mungkin secara sendiri tak mampu untuk nak menyusun ataupun mengingati apa yang dimaklumkan oleh guru-guru di kelas untuk membawa buku-buku peralatan-peralatan untuk hari keesokannya, menyebabkan tidak ada penyusunan. Maksudnya semua buku dibawa, begitu juga peralatan-peralatan lain. Dan berbanding kalau sekolah menengah kita lihat semakin tinggi murid ni, beg dia pula semakin ringan. Itu keadaan yang berlaku. Dan justru itu pada hari ini kita nak membantu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menangani isu beg berat ini yang dibangkitkan oleh masyarakat dengan 7 inisiatif yang telah diterangkan tadi oleh Tuan Timbalan. Dan kalau kita lihat ada inisiatif-inisiatif ini yang telah dilaksanakan di sekolah-sekolah, dan ada daripada 7 ini yang mampu kita laksanakan, dan ada yang mampu kita kata boleh menyusun, dan ada yang kita tak mampu. Contohnya penyediaan lokal, bergantung kepada persekitaran kita, bergantung kepada situasi satu-satu tempat itu. Ada sekolah-sekolah tertentu, PIBG, lembaga dan sebagainya mampu menyediakan lokal dan dia boleh mengurangkan lagi untuk menangani beg berat. Tapi dengan ada 7 inisiatif ini, kita lihatlah di mana kemampuan kita yang boleh kita sokong untuk mengurangkan isu beg berat ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kalau kita lihat sebelum kita nak pergi kepada penjadualan ni, kita ada beberapa punca kuasa dan garis panduan yang perlu kita lihat secara bersama dalam penyediaan penjadualan semula ini. Di antaranya seperti yang disebut tadi, SPI Bilangan 8 2016 berkaitan dengan pelaksanaan kurikulum standard sekolah rendah. Kemudian surat siaran SS Bilangan 8 2018 panduan mengenangani isu berat, beg berat murid di sekolah. SPI Bilangan 5 2019 berkaitan pelaksanaan KSSR semakan 2017. Kemudian kita boleh lihat juga surat-surat siaran berkaitan dengan tasmik, iaitu SPI Bilangan 13 2004, Bilangan 2 2015, Bilangan 8 2016. Kemudian seterusnya SPI yang terkini, SPI Bilangan 3 2022 berkaitan dengan penggunaan buku aktiviti, buku kerja dan buku latihan. Jadi dalam kita membuat penyusunan nanti, kita kena ambil kira punca kuasa dan garis panduan yang telah dikeluarkan supaya kita tidak tersilap dari segi penyusunan dan juga SPI yang telah dikeluarkan. Dan hasil daripada pemantauan jemaah nazir didapati ada di kalangan kita di sekolah-sekolah yang mampu mengikuti SPI dan juga surat siaran yang dikeluarkan, dan ada juga yang tidak akur dengan punca kuasa yang telah dikeluarkan. Dan untuk hari inilah kita kena melihat dengan teliti supaya apabila kita nak buat penyusunan jadual nanti, kita berpandukan punca kuasa yang telah ditetapkan. Bagaimanapun saya sedia maklum dalam kami sendiri mencuba untuk membuat penjadualan berdasarkan kehendak-kehendak dalam punca kuasa ini, akan ada juga kekangan-kekangan kita ataupun cabaran kita. Sebab untuk menyusun jadual di tahap 1 untuk 3 hingga 4 mata pelajaran sehari bukanlah mudah. Begitu juga untuk tahap 2, untuk kita menyusun satu hari ada 5 atau 6 mata pelajaran, bukanlah semudah yang kita boleh nyatakan. Sebab kita akan menghadapi beberapa cabaran-cabaran seperti guru yang kurang, option yang berkurangan,
Jadi dalam kita menyusun itu mungkin kita menghadapi masalah dari segi kekurangan ataupun dari segi guru-guru yang terpaksa mengajar secara berterusan. Tapi kita boleh cuba dulu untuk buat simulasi nanti untuk kita minimalkan. Seboleh-bolehnya kita berusaha seperti mana garis panduan yang dikeluarkan supaya untuk tahap 1 kita boleh laksanakan 3 hingga 4 mata pelajaran sehari, dan untuk tahap 2 5 hingga 6 mata pelajaran sehari. Dan apa yang kami lihat dalam cubaan kami melaksanakan simulasi ini, dalam tuan-tuan menyusun nanti, tuan-tuan akan lihat maksudnya kecenderungannya banyak kita sama ada untuk meletakkan satu-satu mata pelajaran itu dalam 2 waktu ataupun 3 waktu untuk kita sesuaikan kepada bilangan mata pelajaran yang minimum. Kalau kita pecah banyak, 1-1-1 ataupun 2-1-1 mengikut jumlah mata pelajaran tu kita pecah dalam seminggu, katakan bahasa Melayu, minta maaf, katakan matematik ada 6 mata pelajaran. Kalau mudah kita buat 2-2-2. Ada orang dia buat 2-2-1-1. Jadi bila kita pecah banyak, kecenderungan kita untuk mencapai minimal 3 ataupun 4 mata pelajaran sehari mungkin sukar. Tapi kita boleh. Kalau kita cuba, insya-Allah kita akan dapat. Dan sekiranya nanti dalam usaha tuan-tuan dan puan-puan untuk menyusun jadual ini, tuan-tuan tak dapat elakkan. Contohnya tak dapat elak lah kata tahap 1 paling minimum 4 mata pelajaran sehari. Tapi tuan-tuan tak dapat menyusun sebaik mungkin, berlakulah 5 mata pelajaran sehari. Dan di sini tuan-tuan boleh tengoklah mata pelajaran tertentu, misalnya yang 5 itu mungkin tuan-tuan boleh masukkan PK ke sebagai salah satu yang bila lebih daripada 4 tu ada satu mata pelajaran pendidikan kesihatan. Itu pun kalau kita tak mampu. Tapi kita kena usahakan untuk susun supaya kita boleh kepada 3 hingga 4 mata pelajaran. Seperti mana saya sebut tadi, dia mungkin banyak kepada jumlah yang 2 waktu, 3 waktu sehingga 3 waktu. Itu mungkin kita boleh capai kepada 3 hingga mata pelajaran sehari. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah jumlah masa minimum setahun. Berdasarkan kita punya Surat Perkeliling Ikhtisas bilangan 5 2019 yang tuan-tuan boleh rujuk untuk SK, untuk SJK bagi tahap 1 dan tahap 2 bagi mata pelajaran yang tersedia dalam tahap 1 dan tahap 2 yang perlu kita susun, yang perlu kita laksanakan berdasarkan dalam masa PDP yang ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Maaf Tuan, ada Puan Mazliza binti Muhammad daripada PDKMY yang angkat tangan. Okey. Ingat Puan Mazliza? Jenis yang kawan ni dia dengan kau, aku dengan kau lah. Tak ada respon. Kita teruskan Tuan. Kalau boleh selepas ni kita ikut untuk sesi soal jawab. Okey, seterusnya. Okey, untuk pelaksanaan kurikulum berdasarkan jam setahun ini, kurikulum yang kita bina hendaklah dilaksanakan mengikut jam setahun yang telah ditetapkan untuk setiap mata pelajaran seperti yang kita tunjuk tadi untuk tahap 1, tahap 2 bagi SK dan juga SJK. Jadi bilangan jam setahun yang diperuntukkan bagi setiap mata pelajaran adalah mencukupi untuk melaksanakan kurikulum secara optimum dalam tempoh 32 minggu. Jadi untuk kita penuhkan masa setahun tadi, untuk dalam kita punya takwim ni sekurang-kurangnya dalam tempoh 32 minggu kita dapat melaksanakan
masa untuk jam setahun bagi setiap mata pelajaran yang diperuntukkan bagi tahap 1 dan tahap 2. Bagaimanapun dari segi tempoh minggu ini, nanti kita kena melihat, kita kena merujuk dulu takvim sesi persekolahan 2022-2023. Mungkin kita bukan saja dapat 32 minggu, mungkin kita dapat 36 minggu, mungkin 39 minggu. Dengan mengambil kira kita punya hari peperiksaan dan sebagainya untuk kita menyusun kita punya penjadualan supaya sekurang-kurangnya kita dapat melaksanakan jam setahun yang paling minimum seperti yang ada dalam kita punya pengiraan masa setahun itu. Tapi bukanlah berarti kita laksanakan ikut masa minimum itu. Kita ada peluang untuk tambah, untuk lebih. Tapi minimumnya seperti yang saya pamerkan tadi sebelum ini dalam berdasarkan perkeliling tadi, perkeliling bilangan 5/2019 tentang mata pelajaran dan peruntukan masa minimum setahun. Okey, seterusnya. Okey, ini cadangan. Bagaimana sebelum tuan-tuan nak membina jadual waktu ini dan perkara-perkara yang perlu tuan-tuan lihat dan perhatikan. Yang pertama, tuan-tuan kena dapatkan takvim sekolah yang KPM keluarkan. Maksudnya takvim untuk sesi persekolahan 2022-2023. Daripada takvim tersebut, kita boleh mengenal pasti jumlah minggu setahun yang kita akan laksanakan kita punya penjadualan. Dan penjadualan ini sebenarnya bermula daripada 21 Mac yang lalu. Walaupun kita dah habis seminggu, tapi jumlah jam yang kita laksanakan seminggu yang lepas ini pun diambil kira. Cuma kita mungkin ada yang telah melaksanakan ataupun yang belum melaksanakan untuk mengurangkan ataupun menangani isu beg berat. Mungkin kalau minggu sebelum ini kita ikut jadual biasa kita tak orang kata berdasarkan punca kuasa garis panduan yang minta kita laksanakan 3 hingga 4 waktu bagi setiap hari. Mungkin ada sekolah-sekolah 5 waktu, 6 waktu untuk tahap 1. Jadi ini yang berkaitan tadi dengan isu yang kita nak selesaikan, iaitu menangani isu beg berat. Jadi jam dia kita laksana dah seminggu. Cuma untuk yang kita nak laksanakan 5 April ini, kita nak susun jadual kita supaya kita boleh capai 3 hingga 4 waktu, dan dari segi masa ataupun jam setahun itu masih kita laksanakan dalam tempoh minimum mata pelajaran yang ditetapkan. Okey, seterusnya kita tentukan jumlah minggu kalender akademik yang sekolah mahu laksanakan dalam tahun yang dirancang. Seperti yang saya sebut tadi, bila tuan-tuan tengok takvim, tuan-tuan boleh kena pasti nanti berapa minggu dalam sesi persekolahan 2022-2023. Boleh jadi tuan-tuan kira tuan-tuan dapat 32, ada dapat 36, ada dapat 39. Yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan tengok, paling minimum kita boleh laksanakan 32 minggu. Tapi insya-Allah dalam takvim sesi persekolahan kita ini, kita boleh capai sampai 36 minggu sampai 39 minggu. Okay, yang seterusnya kita dapatkan jumlah minimum jam setahun bagi setiap mata pelajaran untuk setiap peringkat sekolah. Nanti kita tunjukkan. Tadi pun dah kita tunjukkan. Dan bila kita dapat tu, sekolah boleh menetapkan jumlah masa lebih bagi sesuatu mata pelajaran. Okay, dalam kita kira tadi 32 minggu ataupun 39 minggu berdasarkan masa minimum jam setahun. Dan kita boleh tambah. Dalam nanti bila kita susun kotak-kotak kita dengan waktu petak-petak yang kita berdasarkan minggu, kemudian berdasarkan waktu ataupun masa sesi persekolahan tu, kita akan dapati ada petak-petak kosong yang boleh kita isi lagi supaya kita nak selaraskan waktu persekolahan dalam dasar ketetapan peraturan yang sekolah tetapkan mungkin 7.30 sampai pukul 1. Ada sekolah tetap 7.30, 1.30.
Jadi bila kita tetapkan petak-petak tersebut, kita akan ada masa-masa ataupun petak-petak yang lebih, dan di sini sekolah boleh menetapkan jumlah masa lebih bagi sesuatu mata pelajaran. Misalnya masa minimum untuk matematik seminggu 6, tapi ada kotak-kotak lebih untuk tuan-tuan habiskan waktu sesi persekolahan hingga pukul 1 ataupun 1:30, tuan-tuan boleh tambah 6 tambah 1 lagi mata pelajaran untuk matematik misalnya. Ataupun mana-mana mata pelajaran yang tuan-tuan nak letakkan, khususnya pihak pentadbir. Kalau rasa mata pelajaran kritikal dia bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris 9, dia nak letakkan 10. Sebab minimum dia 9, dia nak letak 10 tak ada masalah. Begitu juga mata pelajaran lain, supaya mungkin sekolah ada isu-isu lain. Kalau dia habis awal, untuk sesi tahap 1 kata habis 12:30, tahap 2 habis pukul 1 ataupun 1:30 misalnya, anak-anak ini balik kadang-kadang berdasarkan ibu bapa yang sama ataupun menggunakan bas sekolah. Jadi mungkin ini perbincangan di peringkat sekolah, maka sekolah tetapkan waktu pulang sama ada tahap 1 dan tahap 2. Bagi tahap 1 sama ada lebih awal setengah jam ataupun sama dengan tahap 2, dan di sini tuan-tuan boleh untuk tambah ataupun melaksanakan program-program bacaan, program nilam untuk mengisi kekosongan petak-petak yang ada nanti dalam penyusunan penjadualan. Nanti bila kita tengok petak tu, kita boleh nampak insya-Allah. Seterusnya kita bahagikan jumlah minimum jam setahun mata pelajaran dengan jumlah minggu kalender akademik dan bundarkannya untuk menjadi pelaksanaan jam seminggu. Jadi saya akan tunjukkan berdasarkan jam bagi setiap mata pelajaran, bagaimana kita nak bundarkan. Untuk tentukan jumlah waktu sehari, dicadangkan dijadikan setengah jam bagi setiap waktu PDP. Maksudnya bagi setiap waktu, kalau BM 30 minit. Jadi kalau kita buat dua, orang kata berkembar tu, dia jadi 1 jam 60 minit. Kalau kita buat 3 waktu sekali, dia jadi 90 minit. Seperti mana Tuan Syukri sebut tadi, kalau kita nak sekali 3 waktu, berturut-turut pun boleh. Kalau kita nak pecah boleh, dalam hari Ahad tu misalnya ada waktu bahasa Melayu 3 waktu, kita buat 2 waktu yang pertama bergabung dan 1 waktu lagi selepas rehat pun boleh. Mengikut kesesuaian nanti dalam penyusunan jadual waktu, sebab tuan-tuan mungkin ada halangan-halangan cabaran yang saya sebut tadi dari segi option guru dan sebagainya. Mungkin dari atas kertas kita boleh kata senang susun 3 waktu sekali. Tapi mungkin ada guru yang kurang option dan sebagainya. Bila tuan-tuan nak susun itu, mungkin ada kekangan, tuan-tuan boleh laksanakan. Sama ada 3 waktu secara berturut-turut ataupun 2 waktu sebelum rehat, 1 waktu selepas rehat. Itu ikut kesesuaian. Bagaimana pentadbir menilai, dan mungkin setengah orang kata 3 waktu itu sesuai sebab kita boleh terus melaksanakan pentafsiran, boleh laksanakan aktiviti PDP berpusatkan murid, sebab bila berpusatkan murid kita perlu masa yang panjang. Dan selepas itu kita boleh melaksanakan pentafsiran. Dan kalau kita tengok inisiatif tadi pun, dia galakkan aktiviti berpusatkan murid. Dan kita kalau seboleh-bolehnya terus melaksanakan pentafsiran pada hari PDP tersebut. Kita tak mahu kalau boleh pentafsiran ini diberi dalam bentuk latihan, murid bawa balik, dan esok bawa balik ke sekolah. Dan kalau boleh kita selesaikan pentafsiran itu pada hari PDP itu yang terbaik dalam inisiatif yang 7 inisiatif tadi yang disebut yang berpusatkan murid. Baik, untuk tentukan jumlah waktu sehari dicadangkan menjadi setengah jam, kemudian bilangan waktu sehari diperoleh dengan mendarabkan jumlah jam seminggu bagi setiap mata pelajaran dengan angka 2. Dan daripada sini kita akan bundarkan, akan dapat jumlah waktu seminggu bagi setiap mata pelajaran. Daripada jumlah inilah yang kita akan tabur-taburkan pada 5 hari di petak-petak yang bersesuaian untuk kita susun supaya kita misalnya bahasa Melayu kalau ada 12 ataupun 10
kita boleh laksanakan setiap hari, 5 hari itu, 2 waktu, ataupun kita rasa nak buat 3, 2, 3, 2, dan sebagainya, mengikut kesesuaian nanti. Okey, seterusnya. Okay, ini satu contoh, contoh berkaitan dengan jadual waktu tahap 1. Apabila kita kira minggu persekolahan kita, dan kita akan dapat nanti bilangan berdasarkan 32 minggu berapa petak kita akan isi. Berdasarkan 36 minggu berapa petak yang kita boleh isi. Maksudnya kalau minggu kita lebih panjang, maksudnya waktu persekolahan kita akan jadi lebih pendek. Kalau minggu kita 32, mungkin dia panjang sampai pukul 1. Tapi kalau sesi persekolahan kita 36 minggu ataupun 39, kita mampu laksanakan sehingga pukul 12.30 saja. Dan kalau kita tengok nanti, itu masa yang berdasarkan petak, tapi akan ada petak-petak kosong yang lebih berdasarkan jumlah minimum mata pelajaran itu, dan di situlah kita boleh tambah. Macam saya sebut tadi, kalau kata contoh kita tengok di sini, untuk hari Khamis, dia boleh balik awal 12.30. Maksudnya 12.30 habis, hari lain pukul 1. Ada sekolah dia buat ketetapan ataupun dasar peraturan sekolah. Sepanjang minggu, sesi persekolahan bermula 7.30 sampai pukul 1. Jadi dia ada 1 kosong di situ. Untuk hari Khamis, bagi waktu ke-11, 12.30. Jadi kalau dia nak tambah, untuk mata pelajaran tertentu, seperti yang saya sebut tadi, kita boleh lebih daripada masa yang minimum yang ditetapkan, kita boleh masuk. Okay, next. Ini untuk tahap 2. Okay, nanti kita tengok secara terperinci, kita akan tengok lagi dengan lebih detail. Okay. Next. Okey, ini satu contoh jadual pengiraan waktu untuk taburan petak yang saya terang tadi. Untuk tahap 1, kalau pengiraan minggu yang kita kira tu 32. Dan bila kita kira minggu 32 itu, untuk bahasa Melayu, tahap 1 SK, jam minimum yang ditetapkan setahun 192. Dan kita bagi pada minggu, kita akan dapat 6 jam seminggu. Dan bila kita bundarkan ataupun darabkan dengan 2, kita dapat 12 waktu seminggu bagi bahasa Melayu. Dan begitulah bagi mata pelajaran yang lain mengikut jam minimum setahun. Dan bila kita bahagi dengan minggu, kita akan dapat jam seminggu. Bila kita bahagi dengan minggu persekolahan untuk sesi persekolahan 32, kita akan dapat jam seminggu, dan bila kita darab dengan 2, kita akan dapat waktu ataupun petak yang kita akan isi untuk mata pelajaran yang ditetapkan. Dan kalau kita lihat di sini, dalam berdasarkan pengiraan ini, kita ada 53 petak berdasarkan mata pelajaran yang ditetapkan bagi tahap 1 SK. Walaupun ada 53 petak, tapi kita tak isi 53 petak itu sebab kita hanya akan gunakan 47 petak saja. Maksudnya 53 jadi 47 ini disebabkan ada petak yang berkongsi bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan pendidikan moral. Dia ada 6, tapi dia hanya di petak yang sama, iaitu pendidikan Islam / moral. Jadi dia hanya kita akan gunakan 47 petak untuk masa minimum bagi setiap mata pelajaran bagi tahap 1. Untuk contoh 32 minggu. Okey Tuan Rozaini. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Buat Tuan je. Tuan angkat tangan. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh, tuan-tuan. Saya nak ingatkan di sini, bila saya dengan rakan-rakan Tuan Timbalan dengan Tuan Haji Munawir
bila kami tengok contoh-contoh ini, kami pun teliti. Dan bila kita lihat, tuan-tuan kena hati-hati. Ini contoh. Contoh, jangan nanti tuan-tuan ikut 100% contoh ni. Sebab kena teliti betul-betul contoh-contoh ini. Sebab ada juga contoh-contoh ini yang kadang-kadang bila kita kira jumlah mata pelajaran seperti pengiraan tadi, ada yang tak cukup. Kita takut. Sepatutnya dia 10, dia kira 9. Jadi tuan-tuan kena pastikan tadi dengan masa minimum yang ditetapkan, dan bila tuan-tuan menyusun jadual di sini, tuan-tuan kena pastikan bahawa pada setiap hari, setiap mata pelajaran paling maksimum 4. Tapi kalau kita tengok jadual ni, kita boleh lihat contohnya bahasa Melayu lah. Kita tengok bahasa Melayu. Bahasa Melayu ni mungkin setengah cikgu kata bahasa Melayu ni kena ada setiap hari. Tapi kalau dari segi jadual ini, dia susun satu hari 4 waktu. Hari Ahad 4 waktu, hari Isnin 4 waktu, hari Selasa tak ada, hari Khamis, hari Khamis 4 waktu, hari Jumaat. Ini untuk jadual bukan sama dengan kita lah, untuk negeri lain. Tapi dari segi kita kira hari, dia punya hari tu Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Jadi kalau tuan-tuan rasa 4 waktu ni nak jalan satu hari ni, boleh tuan-tuan pecahkan, letakkan di hari yang kosong ni, ada 2 kosong ni. Supaya setiap hari ada 2. Mengikut nanti tuan-tuan punya simulasi, mengikut kesesuaian. Tapi yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan pecahkan 2, 1 misalnya, tuan-tuan mungkin sukar untuk dapat jumlah mata pelajaran minimum 4. Sebab kecenderungan kita banyak untuk kita gabungkan sama ada 2 waktu ataupun 3 waktu bagi memudahkan kita nak mencapai mata pelajaran minima bagi setiap hari untuk tahap 1, 4. Dan ada kemungkinan saya sebut tadi, bagi hari-hari tertentu, bagi mata pelajaran macam PJ, PK, PJ ada 2 waktu, ada yang 1 waktu untuk kesihatan. Bila 1 waktu tu jadi mata pelajaran tu 5 sehari. Tapi saya sebut, kalau tuan-tuan tengok hari Ahad, PJ ada 1 tapi dia cover dengan bahasa Melayu sampai 4 waktu. Jadi bila kalau dia pecah ini pula, dia pergi bawa bahasa Melayu hari Ahad ke hari yang kosong ini, dia kena ganti dengan mata pelajaran lain, dia akan lepaslah dia punya mata pelajaran minimum 4 jadi 5. Jadi nanti tuan-tuan boleh cuba dengan simulasi itu. Tuan-tuan akan tengok yang mana yang sesuai dengan mengambil kira guru yang cukup ataupun tak cukup, dengan mengambil kira option yang cukup ataupun tidak. Sebab bila saya tanya sekolah pun ada isu sekolah-sekolah, contohnya ada sekolah ni dia kurang guru bahasa Inggeris. Jadi guru yang pendidikan Islam mengajar bahasa Inggeris. Jadi guru ni pendidikan Islam pun dia ajar, bahasa Inggeris pun dia ajar. Kemudian ada kemungkinan di luar waktu PDP kita ada tasmik, dia juga mengajar. Ada 3 mata pelajaran. Jadi bila tuan-tuan nak menyusun tu satu cabaran lah. Takut guru tu bila kita susun pendidikan Islam, lepas pendidikan Islam kita susun bahasa Inggeris, jadi lepas tu ada tasmik pula sambung di akhir luar waktu PDP kita, sehingga guru ini berturut-turut 6 waktu tanpa henti. Untuk tuan-tuan nak bagi keselesaan pada guru tu, nanti tuan-tuan akan tengok macam mana nak pecah melalui simulasi jadual waktu nanti. Dengan mengambil kira di antara satu sekolah dengan satu sekolah dia tak sama situasi dia. Jadi yang ni hanya satu contoh. Kalau contoh ni kita nak pakai untuk semua, mustahil. Sebab situasi di sekolah tak sama. Jadi bila tuan-tuan nak susun, tuan-tuan akan tengok situasi guru, option di sekolah masing-masing. Okay, next. Okay, tadi kita tengok untuk 32 minggu. Yang ni contoh 36 minggu. Minggu ni nanti tuan-tuan akan kira. Masing-masing akan kira, sekolah masing-masing punya. Yang saya sebut tadi, pengiraan minggu ini,
termasuk juga minggu 21 Mac yang lepas. Sebab kita dah melaksanakan jam seminggu seperti mana dalam perkeliling, cuma kita tak minimalkan mata pelajaran. Mungkin ada dah minimal, mungkin yang belum. Tapi dari segi jam seminggu kita dah laksana daripada minggu yang pertama bermula 21 Mac sehinggalah akhir sesi persekolahan 2022-23, tuan-tuan akan kira nanti yang mana yang sesuai untuk sekolah tuan-tuan, sama ada tadi 32 minggu ataupun 36 minggu. Dan berdasarkan mata pelajaran ini, tuan-tuan akan dapat lihat jumlah petak yang tuan-tuan akan isi. Petak minimum kalau ikut di sini 48, kalau 36 minggu dia mesti jadi kecil berbanding tadi 32 minggu. 32 minggu mungkin balik pukul 1, 36 sebab dia banyak masa dia, petak dia kecil, dia mungkin balik 12.30. Tapi macam saya sebut tadi, kalau sekolah-sekolah dah buat ketetapan, dah buat peraturan dalam dasar ataupun ketetapan sekolah, penjadualan waktu bermula 7.30 sampai pukul 1, petak-petak kosong itu tuan-tuan boleh isi dengan menambah mata pelajaran tertentu ataupun menambah program-program tertentu, program bacaan ke, program nilam dan sebagainya untuk selaraskan dari segi masa dan waktu persekolahan bagi sekolah masing-masing. Dan saya nak sebut juga sikit di sini tentang perhimpunan ini. Ada 16 jam setahun dan kita ada seminggu, ada 1 waktu. Dalam penjadualan kita ni kita kena masuk perhimpunan. Tapi pelaksanaan perhimpunan di sekolah kalau bermula 4 April, 5 April ni kita kena hati-hati. Kita kena rujuk balik kita punya buku garis panduan pengoperasian sekolah 3.0. Selagi kita tak dapat arahan untuk melaksanakan perhimpunan, kita tak boleh melaksanakan perhimpunan. Tapi dalam penjadualan kita ada satu waktu perhimpunan, misalnya pada hari Ahad. Dan kalau di peringkat sekolah, kalau kita tak boleh laksanakan perhimpunan, waktu yang pertama tu, waktu perhimpunan itu kita boleh isi dengan program-program yang boleh sekolah fikirkan, pentadbir fikirkan, program bacaan ke, ataupun apa-apa program yang berkaitan satu hari satu petikan ke, sementara kita mendapat kebenaran untuk melaksanakan perhimpunan di sekolah. Jangan pula nanti bila tuan-tuan susun tu dia tak ada waktu perhimpunan. Jadi dia tak memenuhi seperti mana SPI yang ditetapkan tentang mata pelajaran dan juga aktiviti yang perlu kita masukkan dalam kita punya jadual. Okey, next. Okey. Tuan-tuan tengok di sini untuk 36 minggu berbanding 32 minggu tadi. Kalau 32 minggu tadi kita habis sehingga waktu 11 pukul 1. Tapi untuk 36 minggu dia boleh sampai 12.30 saja, 10 waktu. Dengan masa minimum mata pelajaran setahun yang ditetapkan. Itu masa minimum. Tapi kalau tuan-tuan kata kalau balik 12.30 budak-budak ni nak pergi mana? Abang-abang mereka di tahap 1 habis pukul 1 dan sebagainya. Takut murid-murid pula berkeliaran dari segi keselamatan dan sebagainya. Jadi untuk menjaga keselamatan itu, untuk nak selaraskan waktu pulang, ibu bapa ambil waktu yang sama, bas sekolah ambil waktu yang sama, mungkin sekolah buat ketetapan, semua balik pukul 1. Jadi untuk pelaksanaan 36 minggu ni, tuan-tuan ada petak-petak kosong. Tambahan lagi petak-petak kosong di pukul 12.30 pukul 1 dan tuan-tuan boleh isi mata pelajaran tambahan ataupun aktiviti-aktiviti tambahan di peringkat sekolah. Dan di sini kalau boleh kita nak cadangkan, contohnya pada hari Khamis tu ada 2 waktu yang boleh kita sambung dengan tasmik. Sebab tasmik tuan-tuan kena berhati-hati. Bila saya sebut punca kuasa tadi, garis panduan yang dikeluarkan oleh SPI berkaitan dengan tasmik ini, dia tidak dilaksanakan dalam jadual waktu.
Jadi kalau beginilah jadual waktu kita, maksudnya kita sambung pukul 12.30, pukul 1 untuk hari Khamis, 2 waktu untuk tasmik, 36 jam setahun, dia dapat sejam, 2 waktu. Kita sambunglah supaya murid balik sama, kita boleh sambung pada hari Khamis misalnya, 12.30, 12 sehingga pukul 1. Jadi jangan, bila kita cek jadual-jadual di sekolah-sekolah tertentu, ada yang akur, ada yang masukkan tasmik ni di dalam jadual waktu dalam petak-petak ini. Maksudnya dalam jadual waktu persekolahan. Jadi untuk memudahkan kita, bila selesai kita buat jadual berdasarkan mata pelajaran, berdasarkan waktu PDP, berdasarkan SPI yang dikeluarkan, hak lebihan itulah kita sambung dengan tasmik. Untuk memudahkan kita menyusun kita punya jadual nanti. Okey, next. Okay. Ini untuk tahap 2. Tadi kita tengok tahap 1 32 minggu, tahap 1 36 minggu. Ini contoh untuk tahap 2 bagi sekolah kebangsaan sekiranya minggu persekolahan setahun adalah 32 minggu. Dan inilah pengiraan seperti contoh yang saya tunjuk tadi di tahap 1 berdasarkan masa minimum jam setahun bagi setiap mata pelajaran dan juga aktiviti perhimpunan. Untuk tahap 2 contohnya bahasa Melayu bagi setahun ada 160 jam setahun. Apabila kita bahagi dengan minggu dalam setahun iaitu 32, kita akan dapat kiraan jam seminggu 5, dan bila kita darab dengan 2, kita dapat 10 waktu seminggu bagi mata pelajaran bahasa Melayu sekiranya kita melaksanakan 32 minggu. Begitulah seterusnya. Kalau kita melaksanakan 36 minggu, kita bagi 160 bagi 36, kita akan dapat jumlah dia. Mungkin lebih ataupun mungkin kurang mengikut pengiraan dia. Dan daripada jumlah ini keseluruhan jam untuk mata pelajaran dan aktiviti perhimpunan kita ada 56 petak untuk 32 minggu bagi tahap 2. Tapi macam saya sebut juga tadi, sebab ada petak yang berkongsi iaitu pendidikan Islam dan moral, hanya 50 petak saja yang akan kita gunakan untuk masa minimum, dan kemungkinan ada lebih petak tu macam saya sebut juga tadi. Kalau sekolah nak tambah BM daripada 10 jadi 11, bahasa Inggeris 10 jadi 11 pun boleh, matematik daripada 6 nak jadi 7. Kalau tuan-tuan dia selaku pentadbir di sekolah merasakan ada mata pelajaran kritikal di sekolah masing-masing untuk memberi perhatian yang lebih, masa yang lebih, mungkin tuan-tuan tambah bagi mata pelajaran kritikal untuk sesuaikan tadi dengan waktu dan masa persekolahan sepenuhnya. Bagi pukul 1 ke 12.30 untuk nak seragamkan tu, tuan-tuan boleh ada petak-petak tambahan nanti yang boleh tuan-tuan isi dengan mata pelajaran tambahan waktu bagi mata pelajaran tertentu ataupun program-program tertentu yang tuan-tuan nak isi di sekolah dalam waktu sesi persekolahan, waktu persekolahan masing-masing. Okay, next. Nanti tuan-tuan boleh tanya. Bagi saya ni dulu. Okay, ini contoh. Untuk tahap 2, 32 minggu. Kalau kita tengok di sini, penjadualan ini mampu untuk mengisi 5 waktu. Ada hari Rabu ataupun hari Khamis, 6 waktu. Jadi ini yang diminta untuk kita menyusun bagi tahap 2 untuk satu hari mata pelajaran maksimum 5 hingga 6. Paling maksimum 6. Dan kalau kita tengok di sini, dia mampu susun hari Ahad 5 mata pelajaran saja dalam satu hari. Dan ada 4 mata pelajaran. Tapi macam saya sebut tadi lah, kalau kita nak kecilkan mata pelajaran sehari ini, jadi jadual waktu kita ni dia akan banyak.
boleh jadi 2 waktu, jadi 3 waktu, boleh jadi 4 waktu untuk kita penuhkan kotak-kotak ini dengan masa yang ditetapkan sehingga pukul 1, pukul 1.30 ikut sesi persekolahan. Tapi dengan kata lain, dia mampu untuk menangani isu beg berat sebab dia mampu mengurangkan mata pelajaran. Bila kurangkan mata pelajaran, tadi Cikgu Syukri pula bincang, bagi BM, kita kena tetapkan untuk buku latihan ataupun buku rampaian, buku tulis murid itu, setiap murid ada paling tinggi pun 2 buah buku. Misalnya karangan, tata bahasa, pemahaman. Tata bahasa dengan pemahaman ataupun pemahaman dengan karangan dia gabungkan. Dia tak buat satu buku. Kemudian bergantung kepada pada hari Ahad ni BM kalau dia buat karangan hanya bawa buku karangan, buku latihan ataupun buku tulis, buku rampaian tu, tak payah bawa semua buku. Cuma di tahap 1, tahap 2 ni dia bila cikgu terang pun mungkin dia dengar, mungkin dia ingat. Kemudian bila balik ke sekolah, ke rumah, bila nak susun jadual besoknya dia tak ingat. Dia pun tak tahu nak bawa apa, dia bawa lah semua. Kalau buku tulis, buku rampaian, karangan dia bawa, pemahaman dia bawa, tata bahasa dia bawa, semua dia bawa. Padahal hari itu cikgu nak mengajar karangan. Hanya perlu bawa buku rampaian karangan, tapi dia bawa semua. Itu kalau mata pelajaran bahasa Melayu. Kalau campur mata pelajaran lain, itulah yang menyebabkan bilangan buku banyak. Kemudian timbullah isu beg berat. Jadi selain daripada kita menyusun jadual ni, kita pun kena fikirkan penyampaian kita kepada murid dan juga kepada waris untuk memastikan murid bawa buku yang nak digunakan pada hari-hari tertentu bagi mata pelajaran tertentu. Dan dengan cara tak langsung, selain daripada inisiatif penjadualan ni, dengan inisiatif buku latihan tadi yang diterangkan oleh Tuan Haji Syukri, buku latihan, buku kerja yang pihak swasta punya tu tak dibenarkan digunakan di sekolah, hanya digunakan di rumah. Kita digalakkan menggunakan buku kerja yang disediakan oleh KPM. Cuma KPM ada mata pelajaran tertentu saja yang tak ada buku kerja dia. Moral kalau tak salah saya, seni, ada 3 mata pelajaran. Yang lain dia dengan buku kerja. Dan buku rampaian juga dikurangkan kepada 2. Jadi ini inisiatif nak mengurangkan bebanan beg berat. Okey, suka juga saya nak ingatkan sini. Kadang-kadang bila kita sebut beg berat, apa yang dimaksudkan beg berat? Berapa kilo yang dikatakan berat? Kalau setiap murid tu bawa 5 kilo, murid semua orang bawa 5 kilo, adakah itu dikira berat untuk semua murid ataupun berdasarkan pengiraan tertentu? Dan untuk makluman, kalau tuan-tuan tengok ada satu siaran, kalau tak salah saya ada satu siaran berkaitan dengan surat siaran bilangan 8 2018. Dia ada nyatakan yang dimaksudkan beg berat ini dikira 15% daripada berat murid tersebut. Jadi dia bergantung kepada berat murid. Kalau murid tu 30 kilo, 15%, maksudnya dia hanya boleh bawa paling maksimum 4.5 kilo. Lebih daripada 4.5 kilo itu dikira berat. Itu berdasarkan surat siaran bilangan 8 2018. Tapi berdasarkan taklimat 23 hari bulan yang lepas yang dibentangkan oleh bahagian SSTP, dimaklumkan penggunaan istilah berat ini diturunkan oleh peringkat antarabangsa kepada 10%. 15%, 10% daripada berat murid tersebut. Kalau murid tu berat 30 kilo, 10%, 3 kilo saja untuk satu hari peralatannya, buku-buku yang ataupun peralatan-peralatan lain yang dia bawa ke sekolah.
Kalau lebih daripada 3 kilo, itu dianggap melebihi berat yang ditetapkan. Okey, next. Ini contoh tahap 2, 36 minggu berdasarkan pengiraan minimum jam setahun, 160 dibagi 36 untuk bahasa Melayu, 36 minggu. Dia dapat jam seminggu 4.4 dan bila didarab 2 dan dibundarkan, didapati 9 waktu seminggu. Ini pengiraan untuk kita dapat waktu seminggu bagi setiap mata pelajaran mengikut jam minimum setahun dan juga minggu setahun pelaksanaan kita punya penjadualan. Dan daripada sini kita akan dapat 50 petak untuk kita mengisi mata pelajaran tahap 2 bagi 36 minggu, dan serupa juga dia hanya akan pakai 45 petak sebab bertindan bagi mata pelajaran pendidikan Islam dan moral 5 waktu ni. Okey, dia samalah tadi tahap 1 punya penerangan yang dia terang satu-satu. Okey, kita tengok next contoh dia, jadual dia. Ini jadual dia. Dia susun. Kalau tuan-tuan tengok tadi kecenderungan dia banyak. 1 hari sampai 4 waktu, sama ada bersambung ataupun dia pecah, untuk dia nak melaksanakan mata pelajaran minima sehari 5 hingga 6 waktu bagi tahap 2. Dengan di sini kalau kita tengok di belah kanan tu yang petak merah, bagi hari Ahad dia boleh laksanakan 4 mata pelajaran sehari. Tapi mungkin orang kata 4 boleh mengurangkan bebanan berat beg tu. Tapi takut bebanan duduk dekat cikgu pula. Hingga 1 hari 4 waktu BM. Nanti dia tanya apa nak buat sampai 4 waktu. Hari Isnin pun 4 waktu. Tapi bergantung pada tuan-tuan punya penyusunan. Masing-masing punya penyusunan. Sebab ada hari Rabu kosong, hari Selasa kosong, hari Khamis kosong. Jadi untuk ni kesesuaian. Kalau tuan-tuan pentadbir, pihak sekolah rasa nak buat 4 waktu, nak buat 3 waktu berdasarkan pengiraan dengan mengambil kira PDP di dalam bilik darjah. Kadang-kadang bila tuan-tuan melaksanakan pencerapan, cikgu-cikgu maklumkan 2 waktu 60 minit nak buat induksi, kemudian nak buat aktiviti sehingga tak sempat nak buat pentafsiran. Jadi ini mungkin cadangan-cadangan untuk kita memastikan pelaksanaan supaya boleh berlakunya pentafsiran pada waktu PDP itu dengan 3 waktu ataupun 4 waktu. Mungkin itu yang sesuai yang boleh kita laksanakan. Ikut masing-masing di sekolah. Kalau kata 2 waktu cikgu tu dia cakap, dia boleh melaksanakan sehingga pentafsiran semua selesai, dia boleh susun 2 BM untuk 5 hari. Tapi ada cikgu dia kata 2 waktu ni tak cukup, susah, aktiviti murid tu ambil masa yang panjang sehingga habis aktiviti, pentafsiran tak dapat dilaksanakan, mungkin boleh susun 3 waktu untuk cikgu berkenaan ataupun 4 waktu mengikut. Tapi bila nak susun tu macam saya sebut, atas kertas mudah, kita bahagi-bahagi, tapi kita kena mengambil kira kedudukan guru di sekolah, option guru di sekolah, supaya jadual waktu seseorang guru itu tak bertindih. Sebab ini kita ambil kira dia tahap 2, mungkin dia juga mengajar tahap 1. Banyak yang perlu kita perhatikan. Okey, next. Okey, ini untuk SJKC dan SJKT berdasarkan 32 minggu dan juga masa minimum jam setahun mengikut mata pelajaran. Jadi berdasarkan minimum jam setahun itu, contohnya untuk bahasa Melayu 160 jam setahun. Kalau sekolah melaksanakan 32 minggu, sekolah akan dapat 50
jam seminggu, dan di darab 2 10 waktu seminggu. Begitu juga mata pelajaran yang lain. Begitu juga dengan petak ni. Dia kalau kira penuh dia 51 petak, tapi ada petak yang bertindan, hanya 47 petak saja yang digunakan, sebab bagi pendidikan Islam dan moral dia ada 40, ada 4 waktu, jadi petak keseluruhan 51 tolak 4, 47. Mungkin ada juga yang tanya, ada sekolah dia tak ada budak Cina saja, ada budak Melayu saja, ada budak India saja. Dia pun bukan masalah, sebab dalam petak Islam dan moral ni dia slash. Dia slash, itu saja. Maksudnya kalau murid Islam saja, pendidikan Islam. Kalau ada dua-dua, pendidikan Islam dia slash pendidikan moral. Kalau SJK dia murid Cina saja, hanya pendidikan moral. Kalau perlu laksanakan pendidikan Islam, ada murid-murid Islam, Melayu Islam, dia kena tengok keliling tu berapa ramai pula dia perlu laksanakan mata pelajaran pendidikan Islam. Okay, next. Ini contoh untuk SJK. Bagi tahap 1 sekiranya dia melaksanakan 32 minggu. Dan kalau kita tengok di sini, untuk tahap 1 dia mampu untuk menyusun 1 hari 4 mata pelajaran. Maksimum 4 mata pelajaran. Dan ada hari 3 mata pelajaran saja, iaitu pada hari Rabu. Tapi tuan-tuan tengok dia punya jadual waktu. Untuk bahasa Cina ataupun bahasa Tamil ni 2, 3, 5 waktu. Maksudnya kecenderungan untuk kita mengecilkan 1 hari mata pelajaran yang minima, dia juga bergantung kepada jumlah waktu untuk satu-satu mata pelajaran. Kalau kita pecah kecil, satu-satu, kita susah nak capai mata pelajaran minima. Tapi kalau kita gabung 2 waktu ataupun 3 waktu, insya-Allah kita akan mampu capai untuk penjadualan waktu untuk masa minima bagi satu-satu hari. Bagi tahap 1, 3 hingga 4, bagi tahap 2, 5 sehingga 6. Macam saya sebut tadi lah, bergantunglah. Kalau setengah orang tengok cikgu ni jenuh dia kata. Bahasa Cina straight pada hari Rabu ni sampai 5 waktu. Kemudian hari Selasa 3 waktu. Boleh dikatakan dia ada 3 hari. 3 hari. Hari Ahad, hari Isnin, hari Rabu. Tapi dia padat, dia punya jumlah waktu bagi satu-satu hari. Tapi ada sekolah ada yang kata ya. Saya kesimpulan masa sebenarnya, Tuan. Okey, saya cepat. Terima kasih. Okey, itu contoh lah. Saya ambil contoh-contoh mengikut tahap. Okey, next. Saya tak mau terang ulang lah. Ini serupa agak jadual dia. Untuk tahap 1 tadi 32 minggu, ni 36 minggu. Okey. Itu juga untuk tahap 1 bagi 36 minggu. Ini contoh jadual dia. Sama macam tadi. Alhamdulillah dia boleh susun 4 waktu 1 hari. Next. Okey, ini untuk tahap 2 bagi 32 minggu. Apabila dia dapat pengiraan ni, contoh tadi ada tanya tu, pengiraan apa tadi tu. Maksudnya di sini tuan-tuan tengok bahasa Melayu, untuk contoh bahasa Melayu, jam setahun 128, kalau minggu persekolahan 32 bagi 32. 128 bagi 32 dapat 4.0. Kemudian apabila darab dengan 2, dia dapat 8 waktu seminggu. Begitu juga mata pelajaran yang lain. 96 bagi 32 dapat 3 jam seminggu. Darab dengan 2 dapat 6 waktu seminggu. Okey? Ataupun 6 petak lah, ikut 30 minit satu petak. Next, ini untuk 36 minggu, 32 punya contoh jadual. Maksudnya
Kalau tuan-tuan tengok tahap 2, okey, dia punya ni 4 waktu dengan 5 waktu. Dia mampu untuk susun tu. Next. Untuk 36 minggu. Yang ni untuk beza dia, tadi 32, ni 36. Okey. Next. Saya tak terang dah ni. Cik Lofi pun dah tegak panjang dah sangat. Ini 2 minggu punya contoh. Dan seterusnya. Next. Okey. Jadi, untuk bila kita dah ada penerangan, kita boleh buatlah aktiviti, buat simulasi bersama-sama dengan guru besar. Nanti dalam kita punya time frame kita untuk aktiviti kita untuk menyiapkan kita punya jadual waktu ini, sebab kita nak mula pada 5 April. Jadi dengan kata lain 27 sampai 31 ini kita kena buat penataran khususnya di peringkat PPD kepada semua guru besar, dan seterusnya kita kena buat simulasi untuk penyediaan dan terus kita kutip bagi setiap sekolah untuk kita pastikan sekolah-sekolah di daerah kita. Kalau sekolah di daerah tertentu ada 100 sekolah, sekolah rendah, kita kena kutip semua 100 itu untuk melihat jadual waktu yang dibuat untuk menangani isu beg berat ini. Dan ada sekolah boleh mematuhi surat punca kuasa dan garis paduan yang dikeluarkan untuk menangani isu beg berat yang menjadi isu di peringkat media massa dan juga masyarakat untuk menangani masalah murid-murid kita yang bawa beg berat. Selain daripada jadual, kita ada benda-benda lain yang kita boleh sokong untuk mengurangkan beg berat ini. Okey, kita terus pada next, Lofi. Ini contoh yang boleh kita buat berdasarkan tadi. Kita buat simulasi lah di sekolah masing-masing. Next. Ini semua contoh simulasi saja. Okey, sekejap. Tuan-tuan tengok di sini. Cuma saya nak bagi perhatian sikit. Pada tuan-tuan tengok di jadual ni pada hari Selasa. Tasmik dia duduk dalam jadual PDP dengan kata lain. Kalau dia nak cantik, nak nampak supaya dia tak berada dalam jadual, dia letak di hujung. Dia letak di tasmik ni di waktu ke-11, 12 dia ganti tempat BM. Sebab mengikut SPI yang dikeluarkan berkaitan dengan JKAF, waktu tasmik ini mestilah berada di luar waktu PDP. Jadi boleh kita susun contohnya dah cukup dah kita punya jadual waktu minima, kita nak letak hari Khamis 20 ni pun contohnya boleh. Jangan letak di dalam waktu di antara mata pelajaran yang lain. Jadi bila kita ada petak kosong contohnya di sini, kita letakkan tasmik. Kalau kita boleh susun di hari Selasa ataupun di hari Rabu dan selainnya, hujung 2 waktu itu supaya waktu persekolahan kita habis pukul 1, kita boleh letak di hujung. Jadi dia tak masuk dalam waktu PDP dengan kata lain. Okey. Sebab tasmik ni dia tak kira dalam jadual waktu persekolahan kita. Di sini dia kira. Dia kira sekali dengan tasmik. Maknanya tasmik dia di luar jadual waktu kita. Tapi untuk menangani isu-isu beg berat ni, tadi yang perkara yang ke-7 yang perlu kita bincang dengan pihak JAKIM untuk membenarkan murid ni menggunakan pakaian yang digunakan pada waktu persekolahan supaya dia terus dengan aktiviti tasmik. Tak payah nanti dia nak bawa pula baju untuk tasmik. Kemudian kalau ada baju aktiviti co-curriculum, baju PJ, baju saja satu beg. Dia kembung beg tu nampak seolah-olah. Ini di antara isu-isu yang berkaitan beg berat. Sebab berkaitan dengan susunan jadual, berkaitan dengan mata pelajaran tertentu seperti tasmik, seperti aktiviti PJ, koko. Katakan pada hari itu dia ada PJ, hari Rabu pagi. Hari itu juga ada aktiviti koko. Dia bawa pakai baju PJ, dia bawa juga uniform, kata KRS dan sebagainya. Habis PJ, dia tukar pula uniform. Jadi sekolah boleh susun. Untuk PJ pada hari koko, kalau nak menggalakkan murid pakai uniform, PJ jangan buat hari Rabu contohnya. Supaya hari Rabu tu murid tu pakai pakaian sukan daripada pagi sampai ke
akhir persekolahan. Tak payah tukar, tak payah salin. Sebab ada SPI yang dikeluarkan, murid boleh pakai daripada waktu hari PJ itu daripada pagi sehingga hari persekolahan. Begitu juga dengan guru-guru yang terlibat dengan pendidikan jasmani. Okay, next. Ini contoh-contoh. Contoh ni tuan-tuan ambil sebagai contoh. Jangan nanti tuan-tuan ambil 100%. Bila kita cek contoh-contoh ni ada yang tak memenuhi waktu minima. Sepatutnya BM dia 10 waktu, ada yang buat 9 waktu saja. Jadi yang ni dia tak ikut masa minima jam bagi mata pelajaran mengikut perkeliling yang ditetapkan. Yang tu kena hati-hati. Kalau tengok di sini, kalau tak salah saya, dia ni ada satu yang saya cek, dia sepatutnya 10 BM, tapi dalam jadual waktu dia hanya ada 9. Jadi dia tak akur dengan masa minima. Masa lebih tak apa. Ataupun paling-paling kalau dia 10 waktu, 10 waktu. Tapi kalau dia buat 9 waktu, dia melanggar SPI yang ditetapkan. Okay, next. Lain-lain ni contoh. Contoh. Next apa? Mengikut tahap. Okay, next. Ini aktiviti-aktiviti yang boleh tuan-tuan laksanakan nanti dengan guru besar. Kemudian boleh pula buat dengan PK-PK supaya dalam seminggu daripada 27 hari bulan hingga 31 di peringkat negeri Kedah, kita boleh kumpul semua masing-masing daerah, masing-masing sekolah telah ada jadual, penjadualan semula untuk kita laksanakan pada 5 hari bulan April ini. Dan kita harap dengan pelaksanaan ini, dengan pemantauan daripada Jemaah Nazir, kita di peringkat negeri Kedah berdasarkan arahan dan kehendak KPPM untuk kita laksanakan secepat mungkin, kita dapat laksanakan pada 5 April ini. Okey, ini contoh-contoh. Okey, next. Sama saja, lain-lain. Ya. Yeah. Mungkin ada persoalan berkaitan murid yang penggiliran. Di peringkat awal saya pun terfikir juga murid penggiliran. Minggu ni dia di sekolah, minggu depan dia BDR. Macam mana dari segi minggu dia. Masa dia BDR itu juga dikira minggu untuk aktiviti bagi murid-murid yang penggiliran bagi sekolah 600 murid ke atas bagi tahun 2, 3 dan 4. Begitu juga perhimpunan tadi saya terangkan. Jangan kosongkan. Ada sekolah yang kita cek jadual waktu, dia kata perhimpunan tak boleh laksanakan, jadi dia tak ada perhimpunan. Tuan-tuan buat perhimpunan. Tapi kalau perhimpunan macam saya sebut tadi, tak boleh laksanakan, kita isilah aktiviti-aktiviti yang boleh kita ganti dengan sesuai dengan garis panduan 3.0. Kita buat aktiviti nilam. Jadi boleh tingkatkan pencapaian nilam sekolah masing-masing ataupun pengisian aktiviti-aktiviti penggunaan komputer dan sebagainya untuk login murid dan sebagainya lah yang kita rasa sesuai dengan sekolah kita punya keperluan. Next, terus kepada penjadualan kita. Okey. Ini kita punya tata perbatuan. Perkara pertama, 23 kita dah dapat taklimat daripada KPM. Seterusnya, perkara yang kedua, taklimat kita pada hari ini kepada pengurusan JPN dan juga PPD tentang penjadualan ini, penyusunan jadual, dan kita harap taklimat seterusnya di peringkat PPD kepada guru besar dapat dilaksanakan daripada 27 hingga 28. Paling-paling lewat pun sampai 31 lah. Yang penting tuan-tuan boleh dapat pada 2 ataupun 3 hari bulan selewat-lewatnya semua sekolah dah boleh hantar kepada PPD penjadualan semula untuk meminimalkan beran beg ini, dan supaya kita boleh laksanakan jadual itu pada 4 hari bulan 4 apabila sesi minggu kedua ini dilaksanakan. Untuk murid-murid transisi, teruskan transisi dan penjadualan ini akan dilaksanakan setelah selesai program transisi untuk murid
tahun 1. Okey, tentu saja saya rasa untuk perkongsian saya harap minta maaf terlampau panjang sangat, dan saya harap sedikit perkongsian ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan khususnya di peringkat daerah untuk melaksanakan penataran ini kepada semua guru besar, dan seterusnya mungkin boleh melaksanakan bengkel ataupun stimulasi untuk terus mengutip jadual sekolah-sekolah di bawah pentadbiran tuan-tuan dan puan-puan. Akhir sekali, saya mohon ampun dan maaf sekiranya tuan-tuan tidak jelas ataupun ada kekeliruan dalam taklimat ini. Saya pun mohon ampun dan maaf sebab dalam 23 bulan 1 hari itu bersama-sama dengan Tuan Haji Syukri, Tuan Haji Munawir, kami terpaksa dengar dan faham untuk dikongsi hari ini dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya sudahi, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum Tuan. Ada Zamir angkat tangan. Baik, majlis mengucapkan banyak terima kasih kepada Encik Abdul Rashid. Tuan-tuan dan puan, kita sebenarnya telah pun melangkaui daripada tempoh masa yang ditetapkan, walau bagaimanapun atas kepentingan tajuk kurikulum ini. Jadi kita bukalah soalan. Saya ingat 3 soalan ada ya, Tuan Abdul Rashid ni. 3 soalan. Okey, dipersilakan Encik Azami. Nampak angkat tangan lama tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dengar semua nak? Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua ahli yang mengikuti taklimat. Saya tertarik dengan apa jadual simulasi ini sebab waktu mula-mula dikenalkan kita yang bagi jadual simulasi ini. Saya rasa ada berlaku ralat bukan di pihak kita tapi di pihak BPK, dan saya telah menghubungi BPK, iaitu kalau tengok jadual peruntukan waktu simulasi itu yang jadual pengiraan waktu untuk taburan petak tahap 1 SK 36 minggu. Okey. Dulu waktu kita buat, apabila berlaku titik desimal, titik perpuluhan, kita akan enjak ke depan. Kita tak akan enjak ke belakang. Contoh dia untuk 96 matematik, 96 minggu, 96 jam setahun, begitu juga untuk Islam 96 jam setahun. Bila berlaku kiraan, 96 bahagi dengan 36 minggu, kita dapat 2.66 jam seminggu. 2.66 jam ni bermakna kata dia menghampiri 3 jam, bukan menghampiri 2.5. Kalau kita ambil 2.5, dia akan berlaku shortage. Dia akan berlaku ketidakcukupan waktu. Sebab kalau 25 jam, kita darab dengan 36, kita akan dapat 90 jam saja. Maknanya kita akan short 6 jam. Dan benda ni kita pernah discuss dulu bila berlaku benda sikit yang meningkat. Tetapi dia akan mempengaruhi setahun. Antara cara yang kita boleh buat adalah kita buat jual beli dengan subjek yang lain. Tetapi yang ni kita akan perlu terangkan kepada sekolah lah. Sebab ada subjek yang akan lebih kalau kita kira ni. Maknanya kalau 6 jam tu, subjek yang kurang, macam matematik ni kalau atas kiraan 5, dia kena ambil pada subjek lain dulu yang berlaku berlebihan, sama ada di awal tahun lah, senang kira. Maknanya awal tahun tu, dia ambil dulu 6 jam, bagi cukupkan 6 jam, lepas tu baru dia balik pada 5. Sekiranya nak buat lah. Tapi saya pun dah mengingat pihak BPK, dan pihak BPK pun nyatakan boleh jadi ada ralat dari situ sebab orang yang lama yang buat simulasi ni dan juga yang buat jadual ni dah ramai yang dah keluar. Yang ni sekarang ni adalah program baru yang boleh jadi mereka terlepas pandang lah yang ni. Terima kasih. Terima kasih, Cikgu Azamir. Tapi saya rasa Cikgu Azamir terang tu betul dah. Saya nak jawab pun. Tadi bergantung juga kata kita ada petak-petak yang mungkin lebih Cikgu Azamir. Jadi bila kita tengok, kita kena pasti tadi kalau kita pengiraan kita tadi kita bundarkan 2.6 kita kira, maksudnya kita 2.5 kita kata, kita akan rugi kan dari segi tahun tu panjang. Jadi kita boleh manfaatkan tadi. Boleh tadi ada satu kenyataan, itu masa minimum, kita boleh tambah untuk kita rasa kalau masa itu
kurang. Mungkin yang Cikgu Azamir terang tadi dari segi apa dia punya tapak tu dah pengiraan dia tu dah silap kan. Ya, Jadi kita bagi perhatian lah dalam kita punya pengiraan nanti supaya kita tak kurang dari segi masa ataupun jam setahun dari segi pelaksanaan bagi satu-satu mata pelajaran mengikut keliling yang ditetapkan. Ya Azamir. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih banyak Azamir. Okey, terima kasih. Seterusnya CM32. CM32 siapa? Ya, saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menarik perhatianlah tentang pelaksanaan mata pelajaran tambahan di sekolah kebangsaan yang melibatkan mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Cina sekolah kebangsaan, bahasa Tamil sekolah kebangsaan. Jadi ada salah faham sedikit di kalangan guru besar yang mewajibkan bahasa Arab sahaja sebagai bahasa tambahan di sekolah. Sepatutnya kalau mengikut pekeliling yang disebutkan tadi SPI bilangan 8 tahun 2016, sekolah boleh menawarkan dia kata sekurang-kurangnya satu mata pelajaran tambahan mengikut kesediaan dari segi penyediaan guru. Jadi sekiranya ada guru bermakna kita boleh menawarkan lebih daripada satu mata pelajaran tambahan. Jadi jangan terikat dengan kataan sekurang-kurangnya satu mata pelajaran tersebut. Dan juga ada permintaan daripada ibu bapa dan juga prasarana sekolah. Jadi bila dimasukkan mata pelajaran tambahan ini, mana sekolah boleh membuat kita kata slash antara mungkin jika ditawarkan bahasa Arab, boleh slash dengan bahasa Cina sekolah kebangsaan dan juga bahasa Tamil sekolah kebangsaan. Kerana sekolah-sekolah ini dibekalkan dengan guru yang guru yang kita kata option lah bahasa Cina. Bermakna jika kita tidak menawarkan bahasa Cina tersebut, bermakna rugilah sekolah tersebut dengan kepakaran guru-guru yang ada. Jadi jika kita lihat pada jadual ini yang dibentangkan tadi, untuk masa minimum mata pelajaran tambahan adalah sebanyak 48 jam setahun. Jika dibahagikan dengan 32 minggu tu, dia akan menjadi lebih kurang 1,5 jam lah seminggu. Maksudnya ada 3 waktu seminggu. Jadi itu adalah penjelasan lah kepada pihak PPD sekiranya ada guru besar yang bertanya tentang mata pelajaran tambahan ini. Jadi sekian, terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Dari segi penjelasan tu saya rasa untuk pengetahuan kita bersama lah, khususnya untuk PPD kita taklimatkan kepada sekolah-sekolah sebab kita pun kena mengambil kira dari segi guru yang ada untuk kita melaksanakan bahasa tambahan tadi dan juga atas permintaan waris mengikut bilangan waris yang boleh kita laksanakan bahasa tambahan. Dengan kata lain, dengan kemudahan yang kita ada, dengan ada permintaan ini kita kena manfaatkan pelaksanaan bahasa tambahan selain tadi yang disebut bahasa Arab, kalau ada juga permohonan bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh kita laksanakan dengan adanya guru dan juga atas permintaan tu. Ini mungkin penekanan di peringkat PPD kepada sekolah-sekolah. Kita kena melihat dari segi bekalan-bekalan guru dan juga survey yang dibuat oleh sekolah tentang pelaksanaan bahasa tambahan ini. Ya, Puan. Cik Rashid, saya ingat ini kita kena bagi penegasan sikit. Terutamanya pada sekolah-sekolah yang memang disediakan guru-guru atau tinggi, kita minta penegasan sikit lah di pihak PPD lah. Okey. Okey, dah. Terima kasih. Lebih ikut belajar 2012 dah. Kalau ada tu mereka boleh masuk kot dalam chat tu, soalan-soalan tu untuk tindakan di peringkat sektor pembelajaran lah. Boleh kot Puan? Terima kasih. Saya tambahan sikit boleh? Boleh. Ya. Okey. Tentang bahasa Arab dengan bahasa Cina ni, sebab ada sekolah yang ditawarkan 2 orang cikgu. So sepatutnya murid tu dia pilih satu bahasa saja kalau mengikut jadual penuntutan waktu ialah 48 jam.
Tapi banyak sekolah yang wajibkan bahasa Arab, lepas tu budak tu kena ambil lagi tambahan satu bahasa Cina, BCSK. Sebab itulah menjadikan jadual waktu tu tak boleh dimasukkan. Dan sekarang juga kita untuk meminimumkan mata pelajaran setiap hari, mungkin sekolah akan menghadapi masalah juga tentang tambahan satu mata pelajaran itu. Okey, bahasa tambahan ni dia masuk dalam jadual DPDP. Cuma tadi kalau kita nak bagi seorang murid pilih bahasa tambahan, bahasa Arab dia pilih, bahasa Tamil pun dia pilih, dia akan jadi tambahan pula untuk mata pelajaran untuk penyusunan sekolah. Jadi yang ni sesuai untuk pilih satu saja daripada mana-mana satu bahasa tambahan. Kalau murid tu kata ada ambil bahasa Arab, mungkin bagi peluang kepada murid-murid lain untuk ambil bahasa Tamil ataupun bahasa Cina yang disediakan. Kalau murid tu nak ambil dua-dua bahasa, jadi dia akan dia tak jadi macam pendidikan Islam, pendidikan moral, dia slash bahasa Arab dengan bahasa Tamil. Dia kena buat satu lagi, 3 waktu lagi untuk bahasa Arab, 3 waktu, bahasa Tamil. Dia akan jadi tambahan dan ini akan mungkin membebankan pula lagi dari segi tambahan mata pelajaran ke arah kita nak minimalkan mata pelajaran sehari itu. Ya, senario ini memang berlaku masa ini dari awal lagi. So, saya pohon untuk di sinilah. Saya sebagai pegawai meja untuk BCSK, saya pohon semua PPT, tengok balik jadual waktu yang akan hantar nanti. Sebab senario yang berlaku sekarang ialah banyak sekolah yang bila dibekalkan guru option untuk 2 bahasa antarabangsa, iaitu bahasa tambahan ini, sekolah tu dia wajibkan bahasa Arab, lepas tu budak belajar lagi bahasa Cina. So dia budak belajar 2 bahasa. So di sini saya minta semua tuan-tuan dan puan-puan di peringkat PPD tengok balik jadual waktu yang akan hantar nantilah, supaya perkara ini tidak berlaku dan membebankan murid dan juga dari segi penyusunan jadual waktu tu jadi masalah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih cikgu. Okey ya, Lutfi ya. Tiga soalan dah cukup. Lutfi. Lutfi. Assalamualaikum dan selamat pagi. Boleh saya buat penambahan sikit? Okey. Selaku PSC PJK, unit PJPK, DBPK dan juga Jemaah Nazir telah membuat teguran lah berkaitan dengan jadual waktu ni. Jadi saya nak jelaskan di sini bahawa kalau di sekolah kadang dimohon untuk PJ digabungkan, sepatutnya memang tidak berlaku lah sebab PJPK ni dia ada SPI dia. PJ mesti berlaku 30 minit dan berselang hari. Jadi kalau dia nak gabungkan, dia kena letak PJ dan PK dalam jadual tu. Barulah Nazir tidak akan mempersoalkan lah. Jadi pada waktu kedua tu cikgu tu kena mengajar PJ lah kalau nak digabungkan. Okay. Maksud cikgu PJ dia tak boleh gabung 2 waktu. Dia kena PJ satu, PK satu. Ya, betul. Ya. Okey, terima kasih kepada Tuan Haslinda yang memberi info berkaitan dengan pendidikan jasmani dan juga pendidikan kesihatan tadi. Majlis mengucapkan banyak terima kasih. Ya, terima kasih Tuan. Satu lagi tentang PPD, saya nak ambil peluang lah sebab ni semua PPD ada. Tentang option PJ di sekolah sebab isu besar ni sekarang cikgu PJ ada di sekolah optionnya tapi dia tidak diberi jadual waktu PJ yang maksimum lah untuk dia sekurang-kurangnya kalau dia option dia kena ada 14 waktu PJPK sebab subjek PJPK ni tak boleh dianggap sebagai subjek lelong untuk semua cikgu boleh ajar sebab dia ada kemahiran tertentu yang untuk memenuhi SKP tu. Saya harap semua PPD akurlah dengan kalau turun ke sekolah. Terima kasih. Okey, terima kasih atas makluman itu. Majlis mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Encik Abdul Rashid ya, yang penerangannya sangat jelas ya dan ringkas, mudah dipahami. Jadi sehingga untuk soalan kita berhenti dulu di sini kerana apa tuan-tuan,
sekarang juga berlangsung satu majlis yang lain sebenarnya, dan sebelum kita menamatkan taklimat kita pada hari ini, syukurlah saya memaklumkan beberapa perkara. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semasa puncak tadi kita mencapai 210 peserta. Jadi ini sangat-sangat menunjukkan bahawa tagline kebersamaan, kebersamaan memacu pendidikan dari Kedah itu dihayatilah oleh semua orang, dan kami di sektor pembelajaran amat berterima kasih serta sangat-sangat menghargai komitmen tuan-tuan dan puan-puan itu. Jadi yang pertamanya ialah antara antipati penting kita pada hari ini ialah jadual waktu. Ini berkuat kuasa mulai 5 April 2022. Jadi perlu ada tindakan-tindakan yang dijalankan oleh khususnya pihak sekolah lah, bagi menyediakan jadual waktu yang selari dengan SPI dan juga panduan yang telah dimaklumkan sebentar tadi. Penyeraan minggu PGP adalah berbeza-beza antara sekolah. Kita di Negeri Kedah, kita tidak mengeluarkan satu arahan keseragaman dari segi bilangan PDP itu, kerana kita faham sekolah-sekolah kita mempunyai lokaliti dan juga akses yang berbagai. Walaupun ada sebahagian negeri yang membuat penetapan 32 minggu, 36 minggu dan sebagainya. Okey. Jadi untuk penilaian pada waktu ini perlulah melihat kepada beberapa perkara-perkara penting seperti bagaimana yang saya sebut tadi, lokaliti, prasarana, dari segi kemudahan, dari segi akses, dari segi human resource yang ada dan sebagainya, supaya jadual itu dia tidak sahaja duduk di atas kertas meja, tetapi sebenarnya jadual yang dilaksanakan itu adalah jadual yang hidup dan beri impak yang optimum lah kepada murid-murid kita. Jadi pihak sekolah diharap merujuk kepada garis panduan persekolahan 3.0 dan juga SPI yang berkaitan lah bagi tujuan ini, dan juga dimaklumkan juga beberapa perkara-perkara lain berkaitan dengan pengoperasian kurikulum. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, tamatlah majlis kita pada hari ini. Sebarang kelemahan adalah daripada diri saya sendiri, dan kami di pihak Urustia memohon maaf lah, ampun dan maaf sekiranya berlaku sebarang salah faham ataupun kekurangan-kekurangannya semasa kita melaksanakan taklimat ini. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kita telah pun share PowerPoint taklimat yang daripada BPK itu melalui timbalan-timbalan pembelajaran daerah. Jadi mohon jasa baik tuan-tuan timbalan pembelajaran daerah untuk berkongsi PowerPoint itu dengan warga pendidikan. So, semua orang mempunyai pemahaman dan juga akses yang sama, dan kita boleh sama-sama membantu pihak sekolah untuk menjawab isu-isu yang ditanya. Jadi kemudian tidak lupa juga sektor pembelajaran mengucapkan berbanyak terima kasihlah kepada Tuan Pengarah. Kerana bagaimanapun Tuan Pengarah tidak dapat bersama dengan kita sehingga akhirnya, tadi kita nampak Tuan Pengarah 11.38 tadi terpaksa mengundur diri, kerana sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan kita ada satu iaitu pelancaran pesta buku, jadi yang berlangsung di Langkawi sekarang ini. Jadi saya sudahi dengan Pulau Pandan, satu pantun yang ringkas sederhana tapi mempunyai tersirat di situ. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung baik bercabang 3, hancur badan di kandung tanah. Budi baik tuan-tuan dan puan-puan semua melestarikan pendidikan di negeri Kedah ini amat-amat dikenal juga. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.